Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Cikgu Hassan Nizam bin Hassan dari SMK Agama Sik. Tuan-tuan dan puan-puan semua, terima kasih kerana pada petang ni sudi untuk sama-sama dengan kita untuk bengkel siri yang ke-9. Hari ini bengkel siri yang ke-9 yang mana sekejap lagi akan disampaikan oleh Cikgu Hassan Nizam bin Hassan daripada SMK Agama Sik. Okey, jadi eloklah sebelum kita mulakan bengkel kita, marilah sama-sama kita mengaminkan doa. Jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya kami berbengkel pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengemar potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah bengkel kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah apa kiranya pada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah. Sekali lagi saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasihlah pada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi pada petang ni untuk bersama-sama dengan kita dalam bengkel Syabas siri ke-9. Saya juga mengambil kesempatan mengalu-alukan kedatangan kalau ada di kalangan kita ni pegawai daripada JPN PPD daerah lain. Jadi saya mengalu-alukan kedatanganlah kalau ada. Dan juga sekali lagi saya akan saya maklum di sini pada petang ni bengkel siri ke-9 adalah bengkel berkaitan dengan kaedah PDPR gabungan, iaitu Google Site, yang mana akan sekejap lagi akan disampaikan oleh Cikgu Hassan Nizam bin Hassan daripada SMK Agama Sik. Jadi Cikgu Nizam, macam mana? Dah ready? Okey, kalau dah ready, saya serahkan bengkel ini pada Cikgu Nizam. Okey, Cikgu Nizam, silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua rakan seperjuangan. Okey, hari ini kita sambung program yang dianjurkan oleh PPD. Okey, kaedah yang saya nak berkongsi pada hari petang ni berkaitan dengan PDPR gabungan. Okey, kita boleh buat satu untuk serampang dua mata. Okey, apakah yang kita nak buat hari ini? Okey, kita menggunakan kaedah Google Site ya. Google Site ni kita boleh bukan sekadar PDPR sahaja. Okey, bersemuka pun kita boleh laksanakan yang ni. Tu kelebihan dia. Okey, lepas ni saya akan tunjuk. Okey. Saya akan share slide dulu. Okey, nampak? Okey, nampak Okey, ni saya buat contoh lah. Ni contoh untuk kita bina Google Site. Okey, ni permulaan. Saya akan buat step by step lah. Macam mana kita nak laksanakan step by step untuk buat ni adalah apa ni?
window yang ada pada Google Site. Yang ni bukan kita preview lagi ya. Kalau kita nak preview, bila kita preview, okey, kita akan dapatlah. Kejap ya, saya nak preview. Okey, yang ni keadaan yang sebenar. Okey. Sekarang ni saya ibarat saya mengajar secara live dan saya guna yang ni juga untuk saya post kepada pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas secara online. Okey, yang ni secara online dan kelas secara offline. Offline ni maksudnya dia guna di luar waktu timeline lah. Timeline ni waktu sebenar. Waktu sebenar dia waktu malam ke, dia boleh buka balik site dan dia boleh belajar. Okey, yang ni saya tak buat lagi ya. Ini bukan saya nak ajar lagi, yang ni contoh ya. Okey, yang ni kita boleh buat paparan ni, nanti kita akan papar. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk menyediakan Google Site. Okey, menyediakan Google Site. Yang pertama kita gunalah ID delima yang diberikan oleh KPM tu. Okey, kemudian kita buka ID delima ni. Okey, di sini bila kita log sebagai guru, okey, ada di sini paparan Google Drive. Ni saya guna Google Site ya. Google Drive. Okey, klik Google Drive ni, pilih Google Drive ni. Okey. Kemudian dia ada paparan yang ni. Paparan yang ni. Okey, kemudian kita klik new ni, kita klik new. Okey, kita next. Okey, dia akan ada paparan tambah folder, upload file dan sebagainya. Apa yang kita nak di sini, kita akan pilih more. Kita akan pilih more. Kemudian di sini ada Google Site. Saya yakin dan ramai yang di kalangan kita dah guna Google Site ni. Okey. Kita akan klik Google Site. Bila kita klik, ni saya dah tandakan, kita klik Google Site, dia akan ada paparan pertama. Paparan pertama kita iaitu yang pertama ada tajuk paparan utama. Okey, ini adalah paparan utama. Yang kedua, kita boleh namakan site kita ni, site name. Okey, masih lagi untitled site. Okey, di sini kita boleh ubah kita boleh ubah dia punya enter site name. Okey, macam saya buat yang ni. Atas ni Google Site nama dia. Okey. Okey, kemudian di sini ada tiga. Yang ketiga ialah alatan suntingan pada site. Okey, dia ada alatan suntingan dia, ada insert, ada page, ada tema yang kita nak gunakan pada site kita tu. Kita boleh ubah bila-bila masa. Okey, ni dan lepas ni kita akan tengok satu-satu, insert, page. Okey. Yang keempat ialah alat suntingan untuk publish. Publish ni ada atas ni. Ni sekiranya kita rasa nak undo, re-undo, kemudian kita nak preview, kita nak share. Nanti kita akan share yang ni kepada pelajar. Sama ada melalui Telegram ataupun melalui WhatsApp. Okey. Yang seterusnya, yang ni kita nak share secara private share. Ni share kita nak share secara umum. Okey, siapa-siapa boleh lihat. Ni kalau kita tak nak orang lihat secara umum, ramai orang boleh lihat, kita akan share secara private. Kita boleh add individu menggunakan yang ni. Add individu. Okey, ni adalah setting. Nanti kita akan tengok setting. Dan yang ni adalah butang publish bila kita dah siap. Okey. Saya pangkah dulu yang ni. Okey, kita akan nampak sini. Setting. Ni share with other. Yang ni publish. Okey, yang ni macam mana nak publish, nanti kita akan sambung. Okey. Baik, saya nak ajar. Ni macam mana kita mengajar. Saya mengajar pelajar saya ni secara bersemuka. Menggunakan bukan bersemuka, secara live Google Meet. Saya ajar macam ni lah.
Okey, kemudian saya nak share dulu. Patutnya saya tak buat ginilah. Okey. Kita akan pergi ke sini kita boleh tambah butang. Okey. Ibarat macam inilah. Ni. Okey. Apakah sambil tu saya nak perkenalkan objektif kita. Objektif kita tahu. Okey. Apakah penggunaan Google Site ni? Okey, yang pertama, membina laman pembelajaran yang lebih sistematik dan tersusun. Okey, saya nak cerita tersusun macam mana. Sebelum ni cikgu menggunakan kaedah hantar link video, hantar link tugasan, hantar ni menggunakan link dan share kepada WhatsApp. WhatsApp group lah, WhatsApp group kelas masing-masing. Okey. Mengapa kaedah tu kurang sistematik? Sebab apa? Bila pelajar ni terpadam, terdelete, kita terdelete hak pelajar tu delete. Dia akan hilang dah tugasan-tugasan yang diberi oleh guru. Okey. Sama juga bila dah terlalu banyak sangat tugasan yang cikgu bagi melalui WhatsApp. Okey, automatik lah bila dah pelajar ni kan, dia dah terasa banyak sangat, dia akan remove clear dia punya WhatsApp. Okey. WhatsApp chat tu. Okey. Ni dia takkan hilang. Nanti saya akan tunjuk contoh yang saya dah buat untuk kelas saya lah. Okey, baik. Yang kedua, objektif kita menyediakan bahan pembelajaran yang lebih menarik dan dengan mudah, iaitu kita boleh masukkan bahan bertaip, okey, bahan bercetak, gambar, okey, video pembelajaran, okey, permainan dalam pembelajaran kita boleh masuk juga. Okey, yang ni nanti dululah. Yang ni permainan ni saya rasa tak ada macam mana kita nak buat. Okey, pelbagai bentuk soalan menggunakan pautan yang mudah menggunakan button. Okey, menggunakan butang, klik butang tu, dia akan membawa pelajar kepada soalan sama ada Google Form ataupun Google Quizzes dan macam-macam lagi kita boleh link. Okey, atau nak hantar tugasan menggunakan Padlet. Okey, kita boleh link ke Padlet. Okey, macam mana? Nanti saya tunjuk. Okey. Yang ketiga, kita tengok menggunakan satu pautan sahaja. Pautan sahaja ni ialah link yang kita share pada pelajar ni iaitu site kita ya. Link site kita ya, kita hantar yang tu, pelajar boleh tengok situ. Okey. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, iaitu boleh menambah tajuk dan subtajuk bila-bila masa. Okey, kita boleh tambah ni. Sebab tu saya buat hari ni sikit je. Sebab saya nak ajar sambil kita tambah. Okey. Lepas ni saya tak akan terang lepas ni saya tak akan terang. Cuma cikgu boleh tengok video tu. Di sini saya akan terangkan sedikit sebanyak penerangan yang lebih terperinci berkaitan dengan video. Yang ni kita belajar, kita mengajar serampang dua mata ni menggunakan Google Site ni. Itu gabungan. Okey, pelajar yang tak boleh mengikuti, okey, bila dia tengok video tu pun dia dah faham. Dia dah boleh buat. InsyaAllah. Okey. Baik, yang kelima, okey, pelajar yang ketinggalan sesi pembelajaran boleh melihat kembali tajuk pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru sebelum ini. Okey, menggunakan Google Site. Kita mengajar, ibarat saya mengajarlah cikgu-cikgu menggunakan Google Site secara atas talian. Lepas ni cikgu yang tak boleh masuk, dia buka site ni, dia boleh belajar. Macam tu. Okey, yang seterusnya, okey, kaedah pembelajaran flip classroom. Okey, bermakna kita dah hantar tugasan ni, okey, hantar video ni kepada pelajar melalui Google Site. Melalui Google Site ni pelajar dah tengok, dah belajar dah faham. Okey, kemudian barulah kita ajar kembali tajuk yang telah pelajar tu ikuti menggunakan yang ni.
Okey, macam mana kita nak masukkan yang ni? Nanti saya akan di sini akan menceritakan semua daripada video ni. Okey, di sinilah saya akan buka video ni ataupun pelajar ni dia buka video ni sendiri di sewaktu kita berinteraksi secara dua hala menggunakan Google Google Meet. Okey, saya pancarkan guna Google Meet, lepas tu saya boleh off lah, boleh pause video ni dan saya akan beri penerangan sedikit sebanyak berkenaan dengan langkah-langkah dalam video ni. Kemudian okey, kita bersoal jawab dengan pelajar sewaktu kita menayangkan video ni. Kita tak perlu buat video pun. Tu kelebihan dia. Kita cari video yang berkaitan dengan aktiviti kita pada hari tu. PDP kita lah pada hari tu. Okey. Yang ni contoh. Okey, senang. Okey, saya play je. Okey. Hi there, Danny P here today at Teachers Tech. Hope you're having a great day today. Today I'm going to show you how to use Google Sites. So Google Sites is available in your Google account and it's for free. You can create a website. So I'm going to go through from scratch, starting a new website and showing you all the different things you can do to it by creating multiple pages, adding videos, and making sure know how to share it to other people when you're working with it, and then publishing it to the world or to a select group of people. So today on Teachers Tech, let's get started with Google Sites. So before we get started here today, I just want to mention down below in the description, I'll timestamp everything, which means all you have to do is click on the little number next to the description and we'll jump to that chapter if you're looking for something specific rather than having to watch the whole video. But first of all, where do you find Google Sites? There's a few different ways you can find it. The first way I'm going to show you is just to type in Google Sites. I'm already logged into my account. You need to be logged into your Google account to access it. But if I just type in Google Sites and search and look at the first one, it brings me right to Google Sites. When I click on this, it brings me to a place where I can. Okay, di sini. Okay, baik. Kita boleh pause. Di sini kita akan bincang. Okay, ini adalah salah satu contoh langkah yang pertama kita nak membina Google Site, iaitu kita search menggunakan daripada URL tu, iaitu Google Site. Langkah yang kedua, okay, kita tengok apa langkah yang lebih baik. Yang ni salah satu contoh dan kita tengok contoh yang kedua. I could type in sites.google.com and it will bring me into the same place. But remember, you do need to be logged into your Google account for you to access this way. At this point, I could just go ahead and click on blank. Notice that there's templates too. Towards the end of this video, I'll show you how the templates work. It's a great way to save yourself a lot of time in planning. But I'm going to start off with the blank ones just so you know all the different points. The other way to start a Google. Okey, kelebihan. Di sini kita boleh tambah macam mana kita mengajar sambil menggunakan apa yang telah dibuat oleh video ni. Okey, itu kelebihan kalau kita guna Google search di Google Slide, Google Site, dia ada template yang telah disediakan. Beza dengan kalau kita gunakan Google Drive. Okay, kita tengok macam mana dia guna Google Drive lepas ni. Sites, and I'm just going to click on the Google Apps, which is all part of all the different, when you're logged into Google, you'll see, I'm going to go over to my Google Drive, and you can open it right from here. So I could right click right on it, and you can see if I go to more, and then go down, Google Sites is right here. And it will go to creating Google Sites, and I can also do it from new, more, and you're going to see Google Sites that way too. The one thing I want to point out though, I like doing it this way. A lot of times what I'll do is make a folder here if I'm starting a new Google site. So I'm just going to call this website and I'll hit create. And so I have this new folder and I'm going to go in here
And I'm going to create my Google Sites from within here because I just like to kind of keep it organized in a folder. If I put other things into that one area, you don't have to do this, but it's going to be saved in your Google Drive. I'm just organizing it into a folder. So I'm going to go ahead to more, Google Sites, and now it's opening up Google Sites. It's giving me my blank site, and I'm good to go from here. The first thing I like to do after I create my website in a certain area of my drive is to title it, because you could have lots of different websites. So in this case today, this is just an example. I'm going to go ahead and type example here. And notice when I do that, it changed down here. Now this is going to be the file name. If I look at it, I'm going to go back over to Google Drive here. And here's the website that I just created and I titled, and it's in that website folder that I made, and it's called example. Now I can go ahead and change this here. So let's say my website today is going to be all about dogs. We'll just leave it like this. And notice it doesn't change the file name. So I have, this is going to be what my website's about and title to the website, but it doesn't change this. If I go back over here, this is still called example. So that's the first thing I like to do, is making sure everything is named correctly. Before you get started, is there anybody else you're working on this website with? So this isn't about publishing it to whoever's viewing it. It's about, do you have other teachers helping you? Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, macam mana kita nak create Google Site? Okay, dia dah cerita dah. Okay, kalau tak faham, nanti saya akan buat satu-satu. Lebih kurang sama juga. Kepada yang ikut step yang dipaparkan dalam video ni adalah macam itulah kita akan buat. Okey, kita akan teruskan. This is a group project that you need everybody collaborating on. Now, to add more people, you've created the original file in your Google Drive. You need to come up to here where it says share with others, and you click on this, and just like other Google documents, you can share. And there's sharing restrictions. So you can see if I click on the share with people settings, it will go back. Editors can publish, change permissions, and add new people. So do you want them to have those permissions? I can add people to this. So if I clicked on it, I'm adding people, and I can send them a message to it. I'm going to hit cancel on that one. I can also... Okay, yang tadi ialah macam mana kita nak share slide kita dengan individu. Kita guna share with people and group. Okay, yang tu kita akan add nama-nama pelajar kita lah. Add email mereka. Okay, tu kalau kita nak share secara individu, tak nak umum. Okay, kita guna kaedah tu. Okay, kita tengok yang seterusnya. Also have different links. So if I go down here, I can change how the links are, change it to anybody that drafts, anybody in teachers tech can view it. If I go to restricted, only people added to the link. So people that I've added to the link can view it, but maybe it's within your organization. So if you're thinking about maybe kids in a class, they'll be able to create a group and they're working on a website together, and making sure that you go through these options, or would you want it completely public? So this is how we would share to be working with other people. Okay, baik. Kita patah balik tengok yang tadi. Di sini kelebihan pelajar secara online dengan kita lah. Kita boleh undur balik dan kita boleh terang. Okey, baik. Untuk share secara umum. Okey, dia ada, kita share secara link di sini. Okey, kita kena ubahlah di sini ya. Nanti saya akan tunjuk secara ni. Okey, yang ni video dia. Kita akan tukar di sini, kita akan share publish to public. Public ni maksudnya semua orang dalam yang kita share tu boleh lihat kita punya site. Cuma dia publish to teacher. Kita publish to public. Okey, public. Nanti kita akan buat. Okey.
Anybody in Teachers Tech can view some pages, but this is published, how we push it to be seen on the web so people can view it from there. Before we start adding content and more pages to our website, you can choose a theme. Now it is limited. Over on the right-hand side, you can see there's insert and there's pages and themes, and this is where we're going to insert our content. But under themes, currently it's just selected as the simple, and there's a color picked right here. If I click on a different color, you can see the slight tone changes to it. I can also pick my own color at the end when you hit the bucket, and then put the hex number in it to get the exact color you're looking for. Now you can also pick a font, and they limited with the fonts. They go well with the page, but you are limited to the ones that they're giving right there. Now I'm just going to pick a theme to start with. I'm going to go with this one down here. I'm going to go with this color, and I'm going to pick the slab as my font style. So now I can start from this theme and adding pictures and content. And any time I can go back and change the themes here too. But you don't always have to have themes. You can break things down individually and customize it the way you want to. Okay, so before I move on, I want to change the image to this here. Now there's different ways you can change your images. You can click here, change image. If we go select image right here, you can do, they have the ones that are already available for you. So if you wanted a certain picture or design, you can go through and then you just click and hit select, and you can see the background change. Now, if I go through, I'm going to go back to select image again. I just wanted to point out you can go by URL. If you had a certain image, you know where it was on the internet, and you could put the URL there. You could search for it in here. So if it was dogs, I could look for dogs in here. Do remember only select images that you have confirmed that you have the license to use. So making sure that if you're putting images on your website that you have licenses to do that. You have your albums. These are ones uploaded to my Google, and there's Google Drive. Do you have any of the images in your Google Drive that you could use? Now, what I'm going to do. Okey. Baik, kita boleh terangkan ni. Dalam untuk kita setting kita punya banner, kita boleh ambil daripada gallery, boleh ambil daripada URL. Kalau kita ada URL, dah set dah URL mana kita nak ambil. Okey. Kemudian kita boleh search daripada gambar-gambar. Kita nak search daripada internet, kita nak masukkan ke dalam kita punya banner. Okey, kita boleh juga daripada album ni, kita punya album. Okey, dan juga Google Drive. Kalau kita simpan gambar dalam Google Drive, kita boleh cari dalam Google Drive. Bukan dalam, maksudnya dalam komputer kita lah. Bukan dalam komputer kita, dalam Google Drive. Beza Google Drive ni dia bukan dalam komputer kita, dalam cloud. Kita boleh jelaskan kepada pelajar, kita boleh stop video pembelajaran tu, kita boleh terangkan kepada pelajar. Okey, banyak lagi kalau video ni panjang. Okey, video ni panjang sehinggalah semua ni dia ajar. Okey, baik. Tu contoh kita mengajar pelajar kita menggunakan kaedah berinteraksi secara online atas talian lah. Atas talian kita paparkan video pembelajaran, tak kira pembelajaran siapa pun kita boleh ambil. Ataupun kita sendiri, kita dah rakam pembelajaran kita sendiri, kita upload ke YouTube. Okey, kita nak masukkan ke dalam kita punya site. Okey, macam ni. Okey, dalam ni dah ajar semua macam mana kita nak upload video, macam mana kita nak buat apa ni? Okey. Buat kita punya sekejap saya nak okey, nak sharing Okey, kita buat apa ni? Footnote sini untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi saya dengan klik ni, kita klik ni dia akan masuk ke ni, kalau siapa klik ni dia akan masuk ke apa ni? Telegram saya lah, dan boleh PM. Tu contohlah saya buat ni bukan contoh ni, dia boleh
jalan terus bila kita klik ni, okey, direct dia akan masuk ke Telegram, join. Okey. Sabah PDPR Google Site, boleh join di sini. Kalau klik di sinilah. Okey, saya tak nak klik lah. Okey. Tu contoh kalau ada sebarang pertanyaan, cikgu boleh klik yang tu. Dan yang ni saya akan share nanti site ni. Okey. Baik. Kita tengok contoh pembelajaran yang saya dah buat. Okey, contoh di sini. Okey. Sekejap saya akan ambil yang saya dah buat. Okey, yang ni site untuk tingkatan 3. Copy. Kita share yang ni je. Kita share link. Macam mana kita nak share link nanti lepas ni saya akan buat lah. Ni saya nak tunjuk contoh yang saya dah buat. Okey. Ni PJK. PJ. PJ ni kita dah ni PJ. Untuk PJ kita masukkanlah. Ni home. Kita boleh klik home. Ni semua kandungan apa ni? Di home tu kita boleh buat kandungan unit-unit pembelajaran yang perlu kita belajar dalam PJPK tingkatan 3. Okey, kita tengok unit 1. Okey, kita boleh klik unit 1 ni, gimnastik asas. Okey. Kita paparkan macam mana kita nak paparkan standard kandungan. Kita ambil daripada copy ni, kita crop menggunakan snipping tool. Dalam ni kita snipping tool, kita crop kita punya ni sekejap saja buat. Kemudian kita cari. Kita tengok. Di sini saya ajar ajar macam mana. Okey, kita run, kita play video ni. Kita cerita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana bersama saya untuk kelas hari ini. PDPK tingkatan 3. Topik kita pada hari ini ialah gimnastik. Gimnastik ni secara umumnya ada 3. Ada floor exercise, gym lama dan gimnastik artistik. Okey, ni contoh. Ni ada lagi video yang menarik. Kita share dulu. Okey. Kemudian kita boleh ni saya dah buat banyak sini. Okey, kalaulah kita dah terlepas, pelajar tu tak apa ni? Tak belajar lagi. Ni saya kata yang tadi iaitu apa ni? Boleh bahan bertaip, bahan bercetak, gambar, video, permainan saya tak masukkan lagi pelbagai bentuk soalan menggunakan pautan mudah. Okey, nanti saya akan tunjuk soalan Okey, menggunakan satu pautan saja, iaitu pautan tadilah. Ni. Yang saya guna tadi ni link ni. Ni satu pautan. Kita bagi hak ni je dengan pelajar. Okey, pelajar rujuk unit berapa. Okey, tengok situ. Okey, ni satu pautan sahaja yang mengandungi objektif kita tadi. Okey. Hanya menggunakan satu pautan, boleh menambah tajuk dan subtajuk bila-bila masa. Kita akan create subtajuk kita ni. Okey. Okey, di sini ada pendidikan kesihatan. Ni saya buat ni ada sikit trouble lah, cuma saya buat unit gini. Unit ni latihan, dia akan klik latihan ni. Klik latihan, dia akan pergi ke kalau ni saya link ke ni dalam bentuk Google Form. Okey, ni dalam bentuk Google Form ni contoh latihan. Okey, ada juga saya buat dalam bentuk link ni kedatangan. Kejap unit berapa?
Okey, latihan ni dalam bentuk quizzes tak silap saya. Ni dalam bentuk quizzes. Okey, ada soalan nak tanya? Klik okey. Ni dah saya dah dia tak boleh masuk dah sebab saya dah stop dah dia punya ni due date dia. Ni sebab tu dia tak invalid lagi dah due date dia, saya dah set due date dia. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, sebelum kita mula nak buat satu-satu macam tadi. Ada soalan Cik Nizam? Ya. Cikgu Ansurina tanya, Google Site ni bukan dalam Google Classroom kah? Dia Google Site ni salah satu produk Google kan? Dia Cikgu Nizam boleh teruskan? Kita buka Google Classroom tu, kita punya ID kita ni. Okey, ID kita ni saya guna ID Delima. Okey, ID Delima ni. Okey. Kalau saya tutup sini jadi kena login balik Okey. Di sini aplikasi dia. Okey, bila kita login tu, okey, dia akan keluar yang ni. Di sini kita akan mula dengan Google Drive. Macam mana saya dah set dah sini tadi. Okey, dalam utama tadi, ni langkah-langkah dia. Langkah-langkah dia, okey, login kita punya Google ID Delima kita tu. ID Delima kita tu ada Google ni. Ni. Google Drive. Klik Google Drive. Saya buat dah satu-satu. Cikgu tengok situ, klik yang ni. Okey. Kalau ataupun cikgu tengok video tu, ni ID Delima ni guna. Okey. Guna ID Delima. Kita plus sini, kita klik yang ni. Okey, dan seterusnya. Saya dah tunjuk ni, tengok gambar. Okey, kita pilih. Bila kita pilih Google Site, okey, dia akan keluar yang ni. Ni. Ni paparan ni habis. Ni yang sehingga kita boleh laksanakan lah. Buat ubah ni. Okey. Cikgu boleh, kalau tak faham hari ni pun, cikgu boleh tengok video pada pengenalan. Nanti saya akan tambah. Kalau cikgu nak lebih lagi, saya akan tambah lagi video-video tambahan berkaitan dengan Google Slide. Saya akan buh tajuk sini. Okey. Itu objektif. Kalau cikgu tengok video ni pun dah cukup dah. For beginner, ni beginner. Kalau nak expert, kita nak tahu apa dia, kita nak tambah lagi, boleh lagi. Okey. Okey, ada nak tanya cikgu? Ni saya guna Google Classroom punya ID lah. Delima. Okey, saya tak nampak lah kalau cikgu ni. Cikgu boleh tanya. Cikgu Nizam? Ya. Saya nak respon sikit boleh tak? Boleh. Kebetulan ni ada cikgu tanya tentang Google Site, Google Docs dan semuanya lah. Okey, untuk maklumat tuan-tuan perempuan cikgu semua, Google Site, Google Doc, Drive, semua Google Drive, semua tu adalah produk Google. Dia Google. Google utama Google. Dalam Google tu dia keluar produk dia Google Site, produk Google lah. Google Doc, Google Drive, Gmail, semua tu produk-produk Google. Okey, dan satu lagi, kalau tuan-tuan perempuan perasan, Delima tu, yang Delima, page Delima tu, dia sebenarnya menggunakan Google Site saja. Sebenarnya dia bina Delima tu menggunakan Google Site. Google Site ni maksudnya produk Google lah. Gmail, Google Doc, semua tu adalah produk Google. Untuk maklumat lah. Okey, Cikgu Nizam, teruskan. Okey. Baik, macam mana kita nak tambah-tambah ni nanti kita akan belajar Okey, kita boleh mula start. Okey, kalau cikgu tengok video tadi pun cikgu dah boleh buat dah video yang ni video yang ni cikgu dah buat, dia dah ajar satu-satu. Okey, yang ni saya nak ajar secara terus. Okey, saya tutup dulu. Ni pengenalan. Okey, yang ni macam mana kita nak tambah menu, dah ada dalam tu. Cuma hari ni kita nak buatlah. Okey, contoh di sini kita nak tambah di bawah ni kita nak tambah contoh kita nak ajar apa lah. Saya nak buat contoh tu. Okey, katakanlah kita, sekejap saya nak buka
buku teks. Okey, contoh buku teks kita nak saya buat yang barulah. Okey, kita buat new page. Okey, kita akan tambah di sini. Kita boleh tambah di sini. Okey, kita dalam settingnya, dalam setting kita boleh tambah di sini. Okey, sama ada kita nak guna sebelah ataupun kita nak letak menu kita ni sebelah atas. Okey, kita boleh setting ni, Pak. Okey, kita nak setting ni. Okey, di sini setting ni. Di sini setting ni kita boleh top navigation kita ni. Ni pelayaran kita lah. Okey, kita nak letak menu menu yang kita letak belah atas ni, kita guna top. Kalau kita nak letak di side belah ni, kita akan letak di sini. Dia akan paparkan di sini. Okay, itu setting untuk menu lah. Tapi saya tak saya suka lebih suka belah atas. Saya tak guna ni. Kalau kita klik ni, kita boleh ni, kita nak tengok sini. Ni laman utama. Tu kaedah setting, kita nak setting yang ni. Okay, site ni banyak lagi ya. Cikgu boleh explore. Dalam tu pun dah ada, dalam video yang saya paparkan tu dah dia cerita lah. Okay, macam apa brand, image kita nak buat. Okay, kita boleh upload logo, kita boleh favorite icon kita ni, kita boleh bow di sini, image, okay, analytic. Okay, kalau kita nak announce banner, kita boleh hantar message. Okay, announce banner ni kita boleh buat lah, show. Okay, show. Okay, okay, kita nak buat apa? Okay, ya, homepage only. Okay, okay. Dia ada atas ni, selamat belajar. Okay, ni dia akan show di situ. Okay, baik, kita setting balik ya. Saya nak announce ni, saya tak nak gunalah. Okay, okay, ni bila-bila masa kita boleh tukar kita punya ni, ada setting di sini. Okay, saya tak nak guna. Dah, okay. Dia akan buang balik lah. Okay, tu kaedah. Ni saya gunakan kaedah untuk embed. Okay, embed dia punya masa. Masa ni, nak embed masa ni, kita kena cari dalam site untuk clock time apa, saya tak ingat dah. Saya embed kod dia dan paste di sini. Okay. Ni kita nak masuk tajuk. Okay, saya buat untuk new page. Okay, new page. Kita klik page. Ni ada 2 page. Okay, kalau kita nak tambah satu lagi page. Okay, silap saya tak setting yang ni. Dia tak nampak. Okay, saya gunakan dulu top. Okay, top. Nampak. Kita nampak sini. Kalau kita guna site, dia duduk sebelah P ni. Okay. Sekarang ni laman utama kita. Okey, kita ni pengenalan, ni page pengenalan. Boleh tak kita tambah sub menu ni, sub page lagi kepada pengenalan? Boleh. Okey, kita buat dulu tambah page dulu. Kita tambah page. Okey, di sini ada new page. Okey, kita boleh new page. Kita type apa? Tajuk. Okey. Sebarang tajuk langkah 1 lah. Okey. Ni bila nak masuk yang ni, kita nak buat tajuk apa? Pengenalan. Okey, langkah memasukkan apa ya? Kita nak buat video insert YouTube. Kita paste. Okey, kita tambah.
Okey, saya buat YouTube lah. Okey, ni. Okey, yang ni dia akan pergi ke sini Okey, kita nak tarik ke belakang. Okey, kita boleh adjust di sini. Kita nak dah kita tulis huruf besar sini, tak cantik lah ini kan. Kita boleh edit. Okey, untuk double klik ni kita boleh edit, kita boleh tulis huruf besar. Okey, YouTube. Okey, kita nak susun YouTube ni duduk di selepas pengenalan kita boleh tarik je. Kita klik yang ni, kita tarik letak bawah. Okey, dia akan berada di belakang. Ni utama pengenalan YouTube. Okey, bila kita klik YouTube ni, dia akan pergi ke tempat yang kosong. Okey. Ni dia akan keluar macam ni. Okey, paparan dia akan ambil menu utama ni. Okey, kita nak tukar ni kita punya banner. Kita boleh change image. Okey, change image kita. Okey. Sama ada kita nak guna tadilah dalam galeri ni galeri ni ialah galeri yang ada pada Google Site. Okey, galeri ni adalah galeri yang disediakan oleh Google Site lah. Okey, kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni, kita select. Okey, kalau nak buy your album ni daripada kita punya album lah. Contoh kita klik album ni, kita search. Okey. Sama ada kita boleh guna tadi upload file. Okey. Kita guna galeri dulu kita guna galeri dulu. Kita ambil di sini. Okey. Ni yang galeri punya. Okey, kita select dia akan bertukar kita punya site kita. Nampak cantik sikit. Okey. Kemudian, macam mana kita nak masukkan YouTube dalam kita punya Google Site. Okey, kita boleh nak masuk. Okey, seterusnya kita akan buat satu text box. Kita klik text box dia akan papar di sini. Okey, title. Okey, tajuk kita ialah memasukkan Google video dari YouTube kepada Google Site. Okey. Ini tajuk kita. Kita boleh nak cantik lagi. Okey, kita cantikkan. Kita guna style mana. Nak guna image pun boleh, nak guna select image pun boleh. Ni galeri kita. Okey, nak guna tu. Okey, select. Okey, tu kita nak cantik lah. Saya buat ni untuk pembelajaran ni kita nak buat. Yang ni kita boleh buat kita punya ni. Kalau cikgu mengajar kita nak buat subjek apa? Subjek BM boleh buat sini, subjek sejarah boleh buat sini, satu atas satu pun boleh. Kalau kita mengajar dua. Okey, sebab apa? Kita boleh tambah kita punya sub menu dalam BM. Okey, tajuk apa dalam sub menu. Boleh buat. Ni BI pula ataupun 2, 3 boleh. Tapi tak berapa ni lah. Tak berapa elok lah. Kita buat satu tingkatan yang kita ajar tu BM lah. Tu lebih elok. Okey, ni kita dah masuk sini. Macam mana kita nak masukkan YouTube? Okey, kita cari dulu. Okey, kita buka YouTube. Kita search dulu. Ni senang Allah.
Okey, kita cari how to use video. Kita tengoklah sini. Embed video, nak embed boleh, nak kita buat pada at YouTube. Okay, ni contoh kita nak belajar lah. Okey, kita ambil yang ni kita buka yang ni, kita tengok dulu. Sebaiknya kita tengok dulu video ni. Okey tak okey. Ni contoh contoh. Okey, kita jadilah video ni Okey, kita jadilah video ni. Okey, kita stop, kita copy ni. Kita copy ni. Okey, Ctrl C, kemudian kita balik ke Google Site. Okey, di sini ada insert YouTube. Okey. Klik YouTube. Kita terus dia copy Ctrl V situ. Okey, kita search, dia dah direct kepada video tadi. Ni lebih mudah. Kita klik dulu Jangan dia select ni, dia belum ada aktif lagi Bila kita klik dia video ni, barulah select, butang select ni dia aktif. Okey, kita klik select. Okey, dia akan ada di situ. Kemudian cikgu nak besarkan, size dia besarlah. Kita tarik je. Mudah sangat. Okey, kita tarik je. Katalah video ni dah okey. Kemudian kita akan publish. Ini publish. Okey, publish. Kita akan publish ya. Publish. Okey. Sebab kita tambah baru, kita akan publish dulu. Kalau tidak, budak takkan nampak ni Pelajar kita takkan nampak hak baru ni. Ni sebab dia akan nampak kosong di sini. Kita publish. Okay, publish, barulah budak akan nampak. Okey, di sini cikgu tak boleh play sini Kalau cikgu nak tengok, cikgu kena preview dulu. Preview dulu, barulah nampak kita punya perjalanan video tadi. Okey. Okey, yang tu kaedah. Okey. Baik. Selepas kita buat ni, kita nak buat link tu. Nak buat link macam ni. Macam mana ni? Ni. Okey, link ni. Untuk kita share kepada pelajar, contohnya ASK tingkatan JK, ASK tingkatan 3. Okey, ni. Kita akan share hak ni. Ni. Okey, copy hak ni. Okey, bila kita share ke, kita type sini, kita share. Budak kita share kepada contohnya kita share terus kepada WhatsApp ke apa ke, dia akan guna tu lah. Okey, bila kita klik je di WhatsApp tu, automatik dia akan ada di sini site ni. Okey, site ni dia akan running. Okey, keluar yang tu. Ni cara saya ajar. Okay, Nizam. Okey ya. Ada soalan. Okey. Selain kita masuk link YouTube tu, boleh tak masukkan video MP4 punya, format MP4? Okey. Boleh. Boleh. Yang kedua, Puan N Surina angkat tangan saya rasa tu. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Tuan-tuan dan puan. Tanya. Cikgu Masuk Nizam. Ya. Video boleh tak kita bubuh nota yang kita ambil daripada dokumen kita seperti PowerPoint ke ataupun Word ke? Okey, tengok. Boleh. Ni tengok nota yang saya buat Okey, ni video kan. Okey, video. Ni ada video lah. Ni nota. Nampak? Okey, nanti saya akan buat nota. Okey, kita akan masuk buat nota Tadi kita buat video dulu.
Ni kita akan masuk nota macam ni. Okey, nota macam ni lebih mudah. Okey. Sebab kita tak mau, kita nak ambil daripada buku je. Daripada buku, ataupun kalau cikgu rajin, cikgu nak ambil daripada Microsoft Word pun boleh. Okey. Kalau cikgu nak copy paste. Okey. Baik, kita tengok nota Okey. Sekejap. Mana saya punya ni? Okey, Google Site ni. Okey, ni YouTube. Okey, ni YouTube. Okey, settle lah. Okey, kita masuk yang kedua, kita edit. Nanti kita kena pakar dulu preview sebab kita nak masuk edit. Okey, kita nak masuk, kita page yang seterusnya. Okey, page yang seterusnya kita nak tambah page baru. Okey, kita tambah page baru iaitu memasukkan okey, contoh nota. Tembok nota je. Okey, nota. Okey. Dan okey. Okey, nota kosong. Yang ni kita footnote ni. Kita boleh footnote ni. Nanti dalam video ni ada nak masukkan footnote macam mana. Okey. Dia akan ada sini. Okey, baik. Kita nak masukkan nota. Katakanlah kita nak masukkan nota secara copy ya. Saya nak cari dalam Microsoft Word dulu. Apa dia nota khusus dokumen pustaka. Ni berkaitan. Saya nak cari dulu. Dan contoh Microsoft Word ada tak ni Red untuk form sekolah PMR ada manusia ya saya nak cari hak karangan satu karangan saya tak ada bentuk-bentuk panjang. Okey, kita buat dalam bentuk teks dulu. Tak ni. Ni dalam bentuk gini Dalam bentuk gini susah sikit kita nak copy. Sebab dia dalam ni. Okey, boleh macam mana kita nak ambil bentuk macam ni, kita nak buat ni, kita jadikan dia sebagai image dulu. Okey, kalau bentuk macam ni kita tak boleh nak copy sebab dia dalam bentuk table. Okey, dalam bentuk table ni boleh tak kita nak buat dalam ni? Boleh, tak ada masalah. Okey, saya buat ni dulu. Okey. Okey, katakanlah yang ni kita nak ambil yang ni. Okey. Pastikan dulu, okey. Kita nak crop ni, kita nak buang ni. Ada garis-garis biru ni, kita set dulu sebagai print. Print. Okey. Bila print ni, di sini akan hilanglah perkataan biru-biru, merah-merah tu kan. Okey, kemudian kita gunakan snipping tool. Okey, cikgu type di sini SNI snipping tool. Snipping tool ni cikgu letaklah atas. Terus jumpa snipping tool ni, right click, pin atas taskbar. Snipping tool ni amat penting kepada kita. Snipping tool. Okey, apa dia snipping tool kan yang cikgu tak tahu. Okey, sekarang ni kita nak ambil yang ni. Lebih mudah. Okey, kita klik snipping tool ni, new. Kemudian kita crop ni. Okey, kemudian kita file, save as. Okey, saya letak atas ni dulu atas picture dulu ataupun atas desktop senanglah. Cikgu nampak contoh satu. Okey, kita buat contoh satu dalam bentuk JPEG. Okey, save. Kita buat dalam bentuk ni dulu. Sebab kita nak hilangkan garis-garis biru tu. Kita boleh copy tak? Okey. Okey. Kita boleh tak kita nak crop di sini? Boleh.
Tapi kalau kita crop di sini, benda ni akan nampak ni, biru-biru ni tak syok lah kan. Biru-biru ni, merah ni tak syok. Okey. Jadi kita nak tak ada hilang perkataan biru ni, merah ni, kita buat preview ataupun kita save, dalam PDF, kita copy. Okey, tadi kita dah copy. Okey. Ni kita dah copy okey, kita simpan dah. Okey, saya tutup. Okey. Macam mana kita nak masukkan dalam ni? Kita nak masukkan dalam ni dalam bentuk image, bukan teks. Okey, dalam bentuk image, bukan teks. Sebab apa? Kita simpan tadi dalam bentuk JPEG. Contohnya, ni adalah JPEG. Okey. Dalam bentuk JPEG Okey. So, kita okey, kita akan okey, kita akan masukkan sini dalam bentuk JPEG. Iaitu kita tengok insert ada image. Okey, image cikgu boleh guna di sini pun boleh. Nampak tak? Di sini, ni kita boleh masuk semua ni. Kalau kita nak tulis dalam ni, tapi kita nak paparkan semua, kita guna image ni lah. Okey, kan ni kalau image dan keterangan. Okey, ni image atas ni, keterangan bawah ni. Okey, kalau gambar tadi teks tadi teks sebenarnya. Tapi kita nak kita nak copy dah ni sebab apa? Dia ada table. Kalau kita copy table dia tak boleh dia masalah bila kita paste sini. Okay, kita akan klik image, upload. Upload image. Okey, di mana? Di desktop tadi dan contoh satu open. Okey, dia akan tarik je nota tu. Kita tarik je. Kalau kita nak besar lah. Kita tarik je. Okey, ni dalam bentuk image. Sebenarnya dia Microsoft Word lah. Okey. Okey, ni contoh. Contohlah. Ni dalam bentuk image. Okey. Baik. Kita buat satu lagi dalam bentuk copy text. Okey, saya nak kena cari dululah. Ni dalam bentuk image. Tapi kita ambil daripada Microsoft Word Okey, kita boleh. Saya masuk sini text box. Okey. Dah. Dia jadikan teks dari kita buat dari ni sama ada ni kaedah ni paling mudah. Okey, kaedah yang kedua kita buat kaedah insert. Okey, di sini kita tak di sini. Boleh tak kalau dia keluar sini kita nak tarik ke bawah, boleh tarik je ke bawah. Buat turun bawah ni. Tak situ. Boleh. Tak ada masalah tu cara nak masuk. Okey. Ni kemudian kita nak masuk satu lagi. Text box sini kita nak buat kaedah copy copy paste. Kaedah copy paste kita kena masuk kita kena kita nak sambung sini pun boleh. Kita enter situ. Okey, kita cari daripada ni. Contohnya saya ambil ni lah. Kita copy ni. Copy. Kemudian kita pergi ke sini. Paste. Okey. Okey, boleh. Boleh tak? Itu mudah ni kita bila kita nak copy dalam bentuk table gini dia akan lari sini kalau table, kalau melibatkan table gini ni kita lebih baik kita
simpan dia sebagai image, kita jadikan dia sebagai image, nak jadikan dia sebagai image, kita gunakan snipping tool. Okay, snipping tool save as sebagai JPEG. Tu lebih mudah. Okey, untuk kita ambil daripada aktiviti daripada buku teks. Contoh buku teks kita dah ada dalam bentuk digital. Cikgu buka lah The 5 tu. Okay, The 5 tu download lah buku digital, buku teks digital lah. Okey, buku teks digital. Contoh kita, sekejap saya nak buka. Okey, buku teks. Okey, tingkatan 1. Okey, ni buku teks. Kita nak ambil, nak ajar bahagian mana? Okey, contoh ni. Okey, kita nak ajar hak ni dalam tu. Okey, kita just klik yang ni, ni snipping tool tadi, kita new. Okey, kita crop je. Crop je. Okey, crop yang ni kita kena save dululah. File, save as. Okey, dalam desktop contoh 2. Save. Okey, kemudian kita klik sini. Okey, kita boleh guna kaedah macam ni. Place hold ni pun boleh juga. Okey, place hold. Tadi saya guna image ya. Ni place hold, kita klik di sini. Image select. Okey, daripada Google Drive, daripada URL, image, foto. Okey, image, search, ni Google Okey. Okey, yang ni My Drive. Di dalam drive kita. Okey, ni tak ada. Ni contoh-contoh yang saya simpan dalam drive ya. Okey, boleh juga kita simpan dalam drive dulu. Kalau guna placehold. Okey, jadi kita tak nak guna placehold, kita nak upload. Okey, kita guna yang tadilah. Image, upload. Okey, dari contoh 2 tadi, open. Okey, dia akan ada sini. Kita nak besar pun boleh, nak kecil pun boleh, tak ada masalah. Okey kan? Okey. Kita nak kecil, ni kita boleh adjust. Kata nak tahu tu pun boleh. Tapi budak tak nampak lah. Sebab apa budak tak nampak? Sebab budak akan preview menggunakan ni. Ni. Okey, dia boleh nampak. Okey. Budak preview dalam menggunakan telefon bimbit. Okey. Ni tak preview menggunakan telefon bimbit ni. Okey. Kita start preview. Okey, boleh. Kita letak sini. Kalau kita nak besar pun boleh, tak ada masalah. Kita nak mengajar, masalah kita nak mengajar lah. Bila kita nak mengajar secara online tu, budak tak nampak. Kita besarkan. Tak ada masalah. Budak besar mana pun boleh. Kita tarik je lah. Sebab kita nak mengajar menggunakan yang ni. Mengajar secara online ya. Secara Google Meet. Macam saya mengajar sekarang lah. Bila kita review ni. Okay. Ni lah. Kita mengajar guna ni guna desktop. Okay. Macam tu. Okay. Ni secara live. Okay. Sama ada menggunakan ni kaedah copy paste tadi. Ni kita nak ambil menggunakan copy menggunakan ni. Snipping tool ni penting. Okay. Ni satu pentingnya snipping tool. Banyak kerja kita boleh buat menggunakan yang tu. Sebab dia lebih mudah. Setiap window ada snipping tool. Tak kira Windows 7 ke, Windows 9 ke, okay, Windows 10 ke. Okay, semua ada. Jangan risau. Snipping tool ni. Okay. Okay, baik. Nota dah. Kita dah YouTube dah. Okay. Cuma kita nak buat pautan untuk menjawab soalan. Okay. Boleh tak? Boleh kita tambah tak? Okay. Atas permintaan lah. Atas permintaan cikgu-cikgu. Okay. Atas permintaan cikgu.
cikgu nak tambah apa lagi? Ni contoh tugasan 2 ni. Okey. Ni tugasan saya buat guna ni. Tak ada masalah. Okey. Okey, yang ni. Kalau cikgu ada Padlet, cikgu nak link ke Padlet pun boleh. Okey. Ada kan cikgu guna Padlet kan? Okey, contoh kita nak link ke Padlet. Okey, saya nak hantar tugasan. Kita bagi contohlah ni tugasan kita. Okey, tugasan kita macam mana? Okey, kita bagi video dulu, video atas tu. Okey, lihat video ni. Kemudian okey, kita bersoal jawab, nak jawab soalan ni. Okey, jawab soalan ni. Macam mana kita nak masukkan soalan. Okay. Lepas ni kita nak masukkan soalan ni. Okey, kita akan bina satu soalan. Sama ada cikgu boleh belajar hantar tugasan menerusi quizzes ke, Padlet ke, cikgu buat Google Form ke, macam mana. Contoh saya buat ni untuk hantar tugasan guna quizzes lah. Okey, saya kena cari dulu lah quiz. Okey, saya cari quiz. Sebab quiz saya ni banyak berkisar kepada ASK lah. Okey. Okey, kena login balik Okey. My library. Quiz saya ni banyak berkaitan dengan tingkatan 3, PJK dan juga ni quizzes quizzes. Okey. Pangkalan data tingkatan 3, total lah ambil PJ lah. PJ saya buat PJ ni. Quiz PJ, kita tengok quiz PJ. Okey. Ni yang saya buat untuk tingkatan 3 lah. Okey, kita assign. Kita assign ataupun kita share terus, tak apa. Okay, kita nak assign dulu. Sebab apa? Kita nak set kita punya due date. Kita boleh assign work ni, kita nak set dia punya due date. Okay, due date sampai bila. Okay, kita assign. Okay, assign kita nak setting kita punya ni. Tak nak bagi jawapan ke. Ni ada cikgu semua tahulah menggunakan ni. Okey, kita patah balik. Kita nak share. Okey, saya kena setting dulu Okey, yang ni kita habis sampai 31 lah contoh Okey, kita assign. Sebab apa? Takut tak jadi Okey, barulah kita share link. Okey, share link. Okey. Okey, dah share link. Share link ni kita copy copy link ni. Okey, share link. Okey. Okay, kita paste di sini dulu Okey, saya paste di sini. Okey, tu quizzes kita share link kita. Okey, kita dapat. Kita share link kita copy link ni. Okay, link ni kepada tab ni. Okay, kemudian kita ingatkan ni. Okay, kita balik kepada kita punya okay. Google site. Okay. Okay, nota. Okay, nota. YouTube. Okay, kita nak suruh budak jawab. Okay, macam mana kita nak klik button? Kita masuk button. Di sini, di bawah ni ada button. Okay, kita nak divide boleh. Kita divide dulu. Suruh nampak cantik sikit dengan ni. Okay, kita divide atas ni. Ni. Klik ni. Klik ni. Kita divide dulu. Okay, dia ada divider. Okey, nak sudah nampak cantik lah.
Okey, kita masuk button. Okey, dah divide sini. Kita insert button. Okey. Latihan pengukuhan. Okey, kita pun ambil link tadi yang kita buat tadi. Ni. Okey. Kita akan copy, Ctrl C, paste di sini, Ctrl V. Okey, insert. Dia akan ada latihan pengukuhan. Okey, kemudian cikgu bagilah insert text box ni. Okey, kita boleh letak di tepi ni pun boleh. Letak di tepi ni. Okey. Klik butang latihan pengukuhan setelah tamat menonton video di atas. Okey. Kita publish. Okey, publish. Kita publish dulu kan. Okey, publish. Okey. Bila dah publish, okey, kita akan preview. Preview. Okey, setelah pelajar tengok video ni, okey, dah faham dah. Okey, ambil tu kita bagilah nota dalam bentuk bercetak ke apa ke. Okey, kita boleh bagi, tambahlah atas ni. Okey, kemudian jika pelajar dah ready dah, okey, dia boleh klik butang ni. Bila dia klik butang ni, automatik dia akan pergi ke quizzes. Kalau kita okey, start quiz. Okey, nama mereka dan kemudian akan sebab ni saya login atas nama saya, dia akan keluar nama ni lah. Okey, dia akan start quiz, dia akan jawab. Okey, tu kaedah. Yang ni sama juga, kita guna kaedah ni semasa live. Live tu kita boleh terangkan tentang ni tajuk yang kita nak ajar berdasarkan video dalam tu. Macam mana saya terangkan pada cikgu tadi lah. Video yang ni video pengenalan ni. Kita tayang video, kemudian kita stop, kita cerita sikit. Okey, kalau perlu penjelasan, kita tambah penjelasan. Tapi perbezanya kaedah secara Google Meet dengan kaedah offline, gabungan kita buat gabungan offline ni, pelajar tak boleh nak tanya kita jika dia tak faham. Dia hanya bergantung kepada 100% kepada video tu saja. Tu beza antara pelajar secara live dia boleh bertanya. Secara offline ni iaitu tanpa kita kita berinteraksi dengan dia, dia tak boleh tanya kita lah. Cuma dia boleh tanya dalam WhatsApp je lah. Okey, apa yang dia tak faham. Okey, baik, kita macam tadi lah, ni latihan, senang je. Okey, nak buat ni ambil masa berapa lama? Kalau saya buat satu-satu tajuk tu dalam 15 minit tak sampai. Cuma latihan ni lah. Latihan ni makan masa sikit. Kalau kita nak, kita sediakan dulu soalan-soalan tu. Baru kita soalan tu sama ada guna Google Form ke, nak hantar guna Padlet ke. Okey. Guna Padlet. Okey, contoh Padlet daripada guna Padlet cikgu pun guna Padlet juga. Okey, sekejap saya nak cari yang mana saya suruh pelajar hantar guna Padlet Sekejap tingkatan 1, tingkatan 2. Okey, Padlet saya buat semua tingkatan 3. Sampai tingkatan 3. Contoh sekejap Satu. Okey, tingkatan 1.
satu. Sekejap, saya nak ambil dia punya ni. Okey. Ni. Ni contoh cetakan satu saya dah ajar dah. Okey, saya dah tunjuk. Ni saya ajar secara ni lah. Secara live. Okey, submit tugasan ni menggunakan Padlet. Okey. Submit tugasan di sini, automatik dia akan masuk ke Padlet Depot. Okey, kita bagi ni. Okey. Tu kita boleh direct. Okey. Okey, ni Padlet dah. Kita boleh buat macam-macam. Okey, ni contoh. Ni saya bagi tugasan nota je lah. Okey, nota dia. Okey, saya bagi dalam bentuk slide ni. Okey, saya bagi arahan untuk ni adalah contoh saya nak ni sebagai nota biasa. Submit tugasan. Okey. MP4 tadi kita pastikan MP4 kita tu kita masukkan dulu dalam Google Drive baru kita boleh share. Okey. Sekarang ni kita buat satu page, kita buat page baru memasukkan video daripada Google Drive. Okey. Kita insert page di sinilah. Ini kaedah Okey. Lepas tu macam mana kita nak masukkan video tadi? Kita klik insert. Okey, klik drive. Okey, boleh nampak tak? Nampak. Okey. Kita pergi cari video. Video. Adalah satu video rupanya yang saya simpan dalam Google Drive ni. Okey, ni video saya lah. Tak apalah. Sebagai contoh Okey, kita klik video ni. Kita insert. Klik insert. Boleh nampak insert? Nampak. Ataupun kita double klik pun tak apa. Kita insert. Dia akan paparkan di situ. Okey. Kita besarkan video tu. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Saya tak pasti sebab bila kita guna video sendiri ni tanpa link YouTube, dia mungkin berat sikit lah nak running video tu bila kita publish sebab dia nak tarik daripada Google Drive kita tu. Selain YouTube, dia punya server dia power. Server Google Drive ni slow sikit. Sebab tu dia akan slow. Okey, try kita publish. Kita publish. Okey, apa akan jadi? Okey, kita publish. Okey, kita cuba preview. Dia lambat sikit. Okay. Dia tak Okey, jadi juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i boleh juga. wa ala alihi. Kadang-kadang dia ada slow jugalah. Assalamualaikum warahmatullahi Di atas kita punya resolusi video tu. Kalau kita resolusi video kita tu besar, kita punya ni ni saya dah kecilkan dia punya ni dah convert jadi dia punya kecil je size dia. Kalau sampai 500-600 megabyte tu beratlah sikit untuk dia running tak sama seperti YouTube. Okey, nampak. Okey, ni cara memasukkan video menggunakan Google Drive. Tapi kalau yang tak masuk dalam ni susah sikit lah. Kita nak tunjuk sebab saya tak mungkin saya akan paste guna Google. Yang ni dah rekod kan? Cikgu Asli dah rekod, tak ada masalah. Dia boleh tengok. Okey. Ni kaedah memasukkan video yang kita buat. Tapi kita kena both dalam
Drive dulu, barulah kita boleh masuk ke dalam Google Site. Itu beza. Kita tak boleh upload lah. Upload video lah. Image boleh. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Kita nak paste slide dalam ni pun boleh juga. Tapi kita kena convert kepada Google Slide lah. Google Sheet, Google Form, kita boleh papar atas ni terus, Google Form, boleh. Tapi kita kena simpan Google Sheet, Google Slide ni dan Google Form ni dalam Drive juga. Okey, untuk Slide, Sheet, Form ni kita kena simpan slide tu, convert kepada Google Sheet, walaupun kita guna Microsoft Excel, kita kena convert dulu kepada Google Sheet, baru kita boleh buh atas ni. Sama juga dengan Google Slide kita guna PowerPoint. Okey, kita upload ke drive kita convert terus kepada Google Slide, barulah kita boleh paparkan di sini. Pelajar nak tengok Google Slide pun boleh juga. Kita buat slide, mereka klik, tengok, boleh. Tak ada masalah, bukan video saja. Google Slide ni tak susah lah sangat. Daripada buat video editing, kita ambil je video, tengok. Sekarang ni banyak YouTuber cikgu YouTuber tu, kita cari video yang kita rasa yang mudah untuk pelajar kita faham, kita ambil je. Kita ambil video daripada tu, buh dalam slide kita. Di samping tu, bila buh dalam slide kita, kalau 30 orang murid kita, 30 view yang cikgu tu terima. Banyak view YouTuber ni memang dia nak suruh share pun video dia. Untuk dia dapat, kalau boleh subscribe lah, bantu cikgu-cikgu kita. Di sini cikgu tu bukan nak sorok dia punya ni mesti dia akan minta kita kalau boleh berlumba-lumba nak buat satu konten yang terbaik untuk pelajar. Kita cari yang terbaik untuk kita gunakan video yang dia ajar tu kepada pelajar kita. Kita boleh pilih sebab terlalu banyak sangat konten-konten tajuk yang sesuai dengan tajuk yang kita nak ajar. Okay, kita pilih, kita buh dalam tu. Bila pelajar kita tengok, lagi bertambahlah view. Dah siap ni, kita buat ni, kita tak publish lagi Kita tak publish lagi. Bila kita setting, kita setting di sini dah settle. Okay, kita akan klik link. Ni, dia akan keluar ni, copy link ni. Ni saya dah publish dah. Ni saya dah publish dah. Okay, bila tak publish lagi, kita akan klik link. Okay, contoh, saya buat yang barulah. Yang ni, saya tunjuk sini, publish setting ni, dia akan keluar macam ni. Okay. Dia akan keluar sini, HTTP, kita boleh buat di sini. Kita punya web address kita. Kalau dia keluar warna merah tu, maksudnya orang lain dah pakai. Okay, macam mana kita nak setting ni? Saya dah buat dah. So, saya buat yang baru. Supaya cikgu boleh belajar. Okay. Saya buat satu page baru, saya nak buat setting. Okay. Okay, kita buat page baru dalam Google Drive ni. Okay, new, more, Google Site. Okay. Kita dah siap yang ni. Katakanlah dah siap semua dah. Okay, dah siap semua dah. Kita namakan di sini contoh. Okay, contoh lah. Okay, ni. Okay, kita dah publish. Nak share link. Nak share link. Tadi saya dah buat siap dah. Nanti cikgu kata tak jadi pula nak share. Okay. Share link tadi ada di sini. Okay. Setting. Kita pilih nama orang ni. Okay. Okay, saya buang balik tu balik. Okay, ulang balik Klik kepada share with other ni. Okay, kita akan guna yang ni. Di bawah ni. Change yang ni.
C ni. Ni kalau untuk kita tukar kepada anyone with the link. Okey. Semua ni. Okey. Yang ni sebagai editor. Okey. Kita akan okey, yang ni hak kita draft. Okey, kita takkan guna yang ni. Okey. Kita akan share di sini sebagai kita set dulu sini. Kita set sini sebagai anyone in link. Okey, publish. Okey. Public ni viewer. Okey, ini anyone with the link. Kalau kita share link baru dia boleh edit kita punya ni. Kita ambil sini. Okey, dia boleh edit. Dia sebagai editor. Maksudnya macam kita buat website lah, kita ada berapa orang. Okay, berapa orang kita nak sama-sama, katalah 4 orang, kita akan share di sini dulu 4 orang nama ni. Yang anyone with the link ni, kita dah masuk 4 orang nama ni sini. Yang tu sahaja boleh edit kita punya site. 4 orang. Okey. Ni editor sebagai editor. Okey, kita set sebagai publish tu. Okey, dan okey, dah set tu. Okey, kemudian kita publish. Di sini akan keluar web address. Okey, http kita http site.google.com/moedl ni sebab apa? Kita buat dalam platform MOE lah. Sebab tu dia keluar MOE. Di sinilah nama kita nak buat. Contohnya bahasa Melayu. Kalau ada merah ni bermakna ada orang dah guna. Orang dah guna dah bahasa Melayu ni. Kita jadikan dia sebagai warna biru. Maksudnya orang tak guna lagi address tu. Bahasa Melayu SMKAS. Okay, dia check. Okay. Nampak? Tak ada orang guna lagi. Nampak? Okay. Bahasa Melayu, bahasa Melayu SMKS. Dia akan dapat link ni. Kita dah tanda right ni bermaksud okay, tak ada orang guna link tu, kita publish. Kita klik publish. Okay, kita publish lah. Yang tu. Kita klik publish. Okay, kita akan share hak ni. Share ni kepada cikgu-cikgu. Kepada pelajar kita, sorry. Kita publish. Okay, saya tak nak publish sebab yang ni nak publish apa ni, benda macam ni Okay. Ini saya nak tunjuk contoh sahaja. Okay, cancel. Okay. Klik madrasah ni. Okay, adalah ni yang saya buat tadi Google Site. Okay. Contoh ni. Contoh ni tadi ni contoh. Okey, nama dia contoh Ini kita boleh tukar. Kita boleh ni, cikgu dah. Ni, semua saya nak delete lah. Ni saya nak delete. Okey. Okey. Boleh Ada lagi nak tanya cikgu? Sebelum saya serahkan kepada cikgu Asli. Tadi saya dah cerita publish Publish tu kalau cikgu guna tak tukar kepada anyone in link. Okey, budak klik link tu tak boleh buka. Okay. Pastikan anyone nak setting hak tu dulu. Sebab kita guna site ni kita boleh guna bukan setakat PDPR. Okey. Kita boleh guna di sekolah pun boleh guna tapi dengan syarat kena ada komputer ataupun kita ada laptop pun dengan LCD pun dah cukup dah. Kita tayang je video tu, kemudian kita terang. Terima kasihlah kepada cikgu yang sudi mengikuti perkongsian kita pada tahun ni. Okey, saya setakat mana yang saya mampu saya ceritalah. Kita berkongsi.
rasa ramai cikgu yang kita dah boleh buat. Ni ya, sebab sekarang ni dulu memang susah lah nak buat Google Form pun tak reti. Sekarang ni semua hebat-hebat semua sebab kita dah terdedah dengan suasana PDPR ni, terpaksa menggunakan peralatan lah, gadget, guna IT. Semua dah mahir IT dah sekarang ni. Tak mahir dulu pun mahir. Dulu nak buat Google Form, macam mana nak guna Google Form? Dan ni bukan setakat Google Form, siap guna YouTube live lagi. Tu yang hebat tu cikgu-cikgu kita. Daripada zero tak reti internet ni, dah hebat dah. Boleh buat video, boleh buat live streaming. Tu StreamYard semua dah kacang ya. Tu kehebatan PDPR ni. Itulah yang saya nampak. Dulu nak tanya macam mana nak buat Google Form tak erti. Lah ni Google Form tu kami bukan setakat Google Form dah. Boleh tak buat live streaming lah. Kehebatan cikgu sekarang ni. Okey, itu saja. Okey, terima kasih pada Cikgu Hasrul Nizam bin Hassan daripada Sekolah Menengah Agama Sik, yang mana sebentar tadi berkongsi bagaimana kaedah PDPR gabungan Google Site. Jadi saya juga ambil kesempatan ni lah. Terima kasih kepada semua lah para peserta. Sedikit saja daripada saya. Okey, sambungan pada Cikgu Nizam tadi. Sebenarnya Google Site ni dia untuk pengurusan bahan kita buat pada zaman sekarang ni memang bagus untuk guna Google Site. Macam Cikgu Nizam cakap betul, selain PDPR kita boleh buat untuk pengurusan bahan kita dari segi kerja-kerja kita, panitia kita ataupun kelab persatuan di sekolah boleh guna. Okey. Dan juga bila kita buat Google Drive ni, buat Google Site ni, bila buka sekolah nanti pun bahan ni masih boleh digunakan. Okey. Jadi saya ambil kesempatan sekejap, saya nak share juga sikit. Yang pertama saya nak share Google Site saya bukan nak share cara buat, saya cuma nak bagi gambaran pada cikgu macam mana pengurusan kerja cikgu lah. Yang kedua saya nak share untuk bangkit kita seterusnya. Sekejap Cikgu Nizam lah. Untuk pengetahuan semua, kalau saya lah dari segi pengurusan kerja saya di unit saya pun sebenarnya saya guna Google Site je. Jadi Cikgu Nizam ajak kita sekarang ni cara nak guna Google Site tu amat-amat bagus. Okey, sedikit saja, saya lebih kepada buat Google Site dan bahan saya banyak saya simpanan drive lah. Saya link pada drive tu. Contoh macam ni ada bahan saya lah. Okey, ni saya punya site saya, contoh hanya sekadar memberi gambaran pada cikgu je. Jadi cikgu untuk pengurusan bahan kerja cikgu, contoh buat panitia ke subjek cikgu boleh buat lah. Cikgu boleh masukkan ni, macam saya masukkan laman utama, saya punya pegawai saya punya one touch. Saya dengan Cikgu Pak buat create satu email untuk kami lah, tempahan Facebook, okey. Kemudian contoh laman utama, ni sekadar perkongsian untuk idea pada cikgu boleh masukkan lah gambar. Kemudian macam saya, bahan-bahan saya di sini, ni saya buat contoh PPD, OPPM semua ni, PKPPD semua bahan-bahan saya ni. Sektor pelajaran saya bagikan ikut ni, sektor dialog optasi, USTP, apa dia takwim, teknologi pendidikan, apa dia sumber program, okay, SPM ICT, galeri saya, semua pautan ni pautan yang kita ambil terus daripada link yang itulah, link IQ Nilam, Hermes dan sebagainya. Jadi cikgu boleh buat pengurusan macam ni lah. Tapi saya banyak terus kepada drive lah. Banyak kepada drive. Okey, selesai yang tu, sekadar idea pada cikgu-cikgu. Okey, sekarang saya nak share pada cikgu-cikgu untuk siri pada hari ini. Terima kasih banyak pada Cikgu Hasrul Nizam berkaitan kaedah PDPR gabungan Google Site. Jadi jangan ketinggalan untuk siri kita yang terakhir. Setakat ini terakhir lah, nanti kita akan sambung lagi. Tapi untuk pada 1/11 kita ada penggunaan KineMaster dalam video PDPR untuk pemula yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Taufik bin Ismail daripada Maktab Mahmud Sik. Jadi saya harap jangan ketinggalan lah pada hari Isnin, okey, minggu depan. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nizam daripada Sekolah Menengah Agama Sik atas perkongsian macam mana nak buat Google Site
Google Site ni kalau dari Musa macam saya cakap ni amatlah bermakna pada kita. Jadi cikgu bolehlah belajar. Kalau tak faham nanti boleh contact Cikgu Niza macam mana cara nak buat Google Site ataupun nak tambah dia punya menu, sub menu dan sebagainya. Dan juga saya ambil kesempatan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan kerana pada hari ini sudi untuk bersama-sama dengan kita dalam bengkel ini. Dan juga jangan ketinggalan untuk tengok balik rakaman bengkel ini dalam YouTube channel PBDC lah. Kod nanti ada apa-apa yang tuan-tuan puan-puan nak rujuk semula. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.